Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Bersama dengan saya, Ustazah Nisa. Jom kita tengok gambar ini menunjukkan tentang apa. Boleh kamu nyatakan ini gambar apa? Adakah setiap hari kamu mengambil makanan yang sihat ini? Cuba anak-anak nyatakan. Ambil ataupun tidak. Jom kita tengok lagi. Gambar apa ya tadi? Jom kita tengok, kita bincangkan dan kita fikirkan apa sebenarnya gambar tadi tu. Oh, itu gambar sayur. Gambar sayur, gambar buah, susu, telur, ayam dan kacang. Saya sangat suka makan semuanya. Hari-hari saya akan makan makanan yang baik dan juga sihat. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada tajuk Pelajaran 9 Makanan Halal Lagi Baik dalam bidang Al-Quran. Anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 43 hingga 48. Jom kita tengok apa nak kita bincangkan dalam tajuk ini. Baik, standard pembelajaran untuk tajuk ini ialah yang pertama sekali, anak-anak dapat menjelaskan tuntutan pengambilan makanan yang halal lagi baik, dapat menjelaskan maksud makanan halal dan makanan haram, menerangkan akibat memakan makanan haram kepada rohani dan juga jasmani, menghuraikan perbezaan ciri-ciri makanan halal dan makanan haram, serta dapat menghuraikan pengajian ayat. Jadi, kelima-lima tajuk kecil inilah yang kita akan bincangkan dalam tajuk makanan yang halal lagi baik. Baik, kita mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dalam ayat ini dituntut kita mengambil makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Ini adalah, dan ayat ini menyebut tuntutan untuk kita mengambil makanan yang halal lagi baik. Baik, kita akan tengok apakah dia ciri makanan yang halal lagi baik. Pertama sekali, mestilah seimbang makanan tersebut, kemudian bersih, mengikut keperluan dan mestilah berkhasiat. Jadi keempat-empat ciri inilah makanan yang halal lagi baik yang perlu kita ambil ketika kita nak mengambil makanan. Baik, apakah yang dimaksudkan sebagai makanan halal dan makanan haram? Okay. Makanan yang halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak, manakala makanan yang haram bermaksud makanan yang dilarang oleh syarak. Anak-anak boleh tengok dekat buku teks muka surat 45 yang menyatakan tentang maksud makanan halal dan makanan haram. Apabila kita nak mengambil sesuatu makanan, kita mesti bergantung kepada aspek-aspek berikut. Okay, yang pertama sekali, kita kena tengok ramuan makanan itu mestilah daripada sumber yang halal. Kemudian, kita kena pastikan yang kedua, cara pemprosesan dan penyediaan makanan itu juga mestilah halal. Bagaimana makanan itu disediakan mestilah bersih dan menepati kehendak syarak. Yang ketiga, bagaimanakah cara kita mendapat makanan tersebut? Mestilah dengan cara yang halal dan tidak melakukan perkara yang haram ketika mendapatkan makanan tersebut.
Baik, kita akan tengok tentang akibat pengambilan makanan yang haram. Dia terbagi kepada dua aspek, iaitu kesan kepada rohani dan juga kesan kepada jasmani. Kesan kepada rohani, apabila kita mengambil makanan yang haram, dia akan menyebabkan hati menjadi keras, tidak mendapat kemanisan dalam beribadat, sentiasa berada dalam keluh kesah, susah memahami ilmu yang dipelajari, serta mendapat kemukaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Pengambilan makanan yang haram kepada aspek jasmani juga ia akan menyebabkan kecerdasan minda terganggu, terdorong melakukan kejahatan, kasar peribadi, mendapat penyakit dan dibenci oleh masyarakat. Baik, kita akan tengok perbezaan di antara ciri makanan yang halal dengan makanan yang haram. Ada beberapa aspek, iaitu aspek bahan, proses, kandungan, kebersihan, kesihatan dan juga sumber. Jadi, keseluruhan aspek inilah yang kita akan bincangkan. Kita akan tengok dulu makanan yang halal dari segi bahan dia. Mestilah bahan yang halal dimakan, disembelih mengikut hukum syarak, bebas daripada najis dan kotoran. Kebersihan dia mestilah disimpan di tempat yang suci, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan, serta diperoleh dengan cara yang sah. Bagaimana pula dengan makanan yang haram? Makanan yang haram itu bahan yang haram dimakan, tidak disembelih mengikut hukum syarak, dia bercampur dengan najis dan kotoran kandungannya, disimpan di tempat yang bernajis, mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan, serta sumber makanan haram diperoleh dengan cara yang haram. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat 168 surah Al-Baqarah? Pertama sekali, kita hendaklah mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti makanannya. Yang ketiga, kita hendaklah prihatin terhadap aspek keperluan makanan supaya menepati hukum syarak. Jadi, ini adalah pengajaran ayat daripada ayat 168 surah Al-Baqarah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dah habis ke? Okey, Assalamualaikum dan sekian terima kasih. Berjumpa kita lagi dalam pembelajaran berikutnya. Saya harap anak-anak dapat memahami tentang tajuk ini dan mengambil makanan yang halal serta baik dalam kehidupan seharian. Pastikan makanan anak-anak juga seimbang dan berkhasiat. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.